Semua dekat luar sana, okey, dengar baik-baik ya. Memang bacaan Fatihah tu biasa, tetapi malam ni disanadkan oleh Ustaz, disanadkan, itu yang paling penting. Yang pertama sekarang ni, Ustaz akan buat untuk scan Bismillah 21 kali dan seterusnya untuk sanad Al-Fatihah. Jadi jangan ingat baca Fatihah semua orang boleh baca. Memang betul semua orang boleh baca. Tetapi malam ni disanadkan untuk tujuan rawatan. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tu Prof ada masalah. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Okey, Ustaz, kita tadi ada berbincang tentang rawatan-rawatan dan juga kita dah buat scan. Ustaz dah sanadkan scan pada minggu lepas, scan air scan, dan ramai yang dah buat dan nampaknya ada ramai yang ada tindak balas pada mereka, dan sebelum-sebelum ni juga ramai yang bertanya. Kalau kita ni ada masalah-masalah tentang gangguan-gangguan ni, mereka tak boleh nak rawat sendiri, dan badan-badan pengamal ni mereka nak tahu dekat mana. Mereka tak nak jumpa bomo apa semua. Dia nak jumpa dengan badan-badan pengamal rawatan Islam ini yang diiktirafkan oleh pihak-pihak kerajaan, diiktirafkan oleh Jabatan Agama Islam dan diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin Prof boleh bagi senarai sebab dia orang semua dah ready Prof untuk ambil senarai tempat-tempat yang sepatutnya mereka pergi. Prof, silakan Prof. Baik. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih sayang. Okey, untuk makluman para pendengar semua bahawa pengamal perubatan tradisional dan komplementari yang diiktiraf adalah pengamal yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari ya. Untuk makluman Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni dalam proses ataupun dalam era peralihan ya. Daripada belum Akta 775 dikuatkuasakan untuk nak masuk kepada era pelaksanaan Akta 775. Bermula daripada 15 hari bulan Mac 2021 sehingga 29 Februari 2024. Ini adalah tempoh bagi pengamal-pengamal perubatan tradisional dan komplementari yang terdiri daripada pengamalan kita bawah kategori pengubatan Islam dan perubatan tradisional Melayu. Ada yang dah daftar. Jadi bagi pengamal-pengamal yang dah berdaftar sini sajalah yang dibenarkan menawarkan perkhidmatan dalam bidang perubatan tradisional dan komplementari. Tak kira sebab dalam bidang perubatan tradisional dan komplementari ini kita terdapat beberapa cabang amalan ataupun modaliti dia panggil ya, iaitu perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional India, perubatan tradisional Cina, homeopati, pengubatan Islam ya, macam kita ni osteopati dan chiropractor ya. Jadi kita pengamalan kita ya, macam Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi, kita ni tergolong ataupun duduk di bawah kategori perubatan tradisional Melayu, di mana perubatan tradisional Melayu ini badan pengamal yang diiktiraf ialah Pertubuhan Pengamal Perubatan Tradisional Melayu Malaysia, singkatannya GAPERA. Jadi GAPERA ini telah dilantik dan diiktiraf sebagai badan pengamal bagi pengamalan perubatan Melayu, dan pengerusinya dilantik menjadi anggota tetap kepada Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari, yang mana badan yang tertinggi bagi memberi pengiktirafan dalam bidang kita ni ya Datuk, ialah majlis. Seperti mana dalam industri ataupun dalam bidang keamalan perubatan moden alopati, dia ada MMC ya, Majlis Malaysian Medical Council ya, Majlis Perubatan Malaysia. So begitu juga dengan kita. Jadi bagi mereka yang berdaftar dengan majlis dan sebagai pengamal yang diiktiraf, mereka-mereka ini sajalah yang boleh menawarkan perkhidmatan ataupun menawarkan ubat-ubatan ya. Macam mana gitu. kita nak dapatkan alamat-alamat dia orang Prof? Adakah boleh tengok dekat website ke, GAPERA punya website kita boleh tengok? Mana senarai tu ada ke? Buat masa ni Datuk, dia di bawah seliaan cawangan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari Kementerian Kesihatan. Untuk ketika ini kita belum ada database. Jadi bagi mereka nak merujuk, bolehlah merujuk kepada cawangan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari ataupun boleh merujuk kepada GAPERA sekiranya mereka ini nak merujuk kepada perubatan tradisional Melayu ya. Jadi untuk mendapat pengesahan bahawa seseorang pengamal itu berdaftar atau tidak, khalayak ya, orang ramai boleh menghubungi cawangan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari di Jalan Cendasari, Kementerian Kesihatan Prof, nombor telefon. klik ya, nombornya ialah 03 22 79 81
Jadi boleh menghubungi ya pihak Kementerian Kesihatan untuk bertanyakan. Di Kementerian Kesihatan pun belum ada database lagi, Prof. Belum. Sebab dia begini tu, dia masih dalam proses untuk pendaftaran. Bila mana tamatnya tempoh peralihan, maksud saya transition period ini, ya, pada 29 hari bulan Februari 2024 nanti, baru dikompilkan keseluruhan pengamal-pengamal yang berdaftar ini. Jadi sekarang ni dia dalam proses pendaftaran. Jadi untuk itu, pada ketika tempoh peralihan ini, Datuk, sebenarnya masih dibenarkan sesiapa yang sebelum ini mengamalkan perubatan tradisional dan komplementari ini menawarkan perkhidmatan. Jadi dia belum lagi menguatkuasakan. Maknanya sekarang ni kita kena pergi ke mana tadi kalau nak dapatkan pengesahan, sebab masalahnya kita ni pesakit kita ramai ni. Nak cari tempat dia tak tahu ni. Ya. Sekejap betul. Prof cakap dulu Prof, mungkin sama dengan Datuk Seri kejap. Okey Datuk Seri, kami kita ada dua kerja yang mana Datuk Seri akan sanadkan semula bagi mereka yang tak ada pada minggu lepas untuk sanad Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dan juga rawatan sanad Al-Fatihah ya. Jadi mungkin kejap lagi lepas dia habis dengan Prof ni. Okey, mungkin saya pun tadi terlupa nak tanya. Mungkin ramai juga yang bertanya dekat sini, Prof ni siapa? Prof Azhar ni siapa? Saya bagi ruang untuk mengenalkan dirilah. Okey, pertama sekali saya adalah Profesor Madya dari Linton University College. Ya, saya Ketua Jabatan Perubatan Melayu di situ. Sebelum ini saya di Cenderawasih University College sebagai adjunct profesor. Ya, saya adalah yang dipertua Pertubuhan Pengamal Perubatan Tradisional Melayu yang singkatannya GAPERA tadi, dan saya juga merupakan anggota tetap Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari. Jadi Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari ini akan bersidang selama 4 tahun sekali ya, bagi membincangkan perkara-perkara seperti perundangan, peraturan, polisi dan sebagainya, termasuklah pendaftaran pengamal, Datuk. Jadi kita berharap ramai pengamal-pengamal sana di luar sana yang nakkan iktirafkan bolehlah mendaftar sekarang sebelum tarikhnya ditutup, dan kita insyaAllah kita dah jelas tadi pada semua teman-teman yang tengah tengok live ni di mana mereka harus rujuk untuk mencari tempat yang betul supaya kita tidak jadi terpesong. Kerana yang paling kita takut sekarang ni dalam perubatan-perubatan yang macam ni, kita takut nanti akidah. Maknanya kita punya akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berjumpa dengan orang yang salah, maknanya akidah kita akan beralih. Kan, ini satu benda yang paling kita tak boleh menduakan Allah. Ini yang paling kita takuti yang berlaku apabila kita bersekongkol dengan mereka yang menggunakan jin-jin ni untuk mengubati orang. Itu yang paling kita takut, kerana perubatan-perubatan ini sudah ada terkandung dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi bagaimana untuk diubat pesakit-pesakit yang dalam dilema apabila mereka mendapat gangguan-gangguan daripada jin-jin ni khasnya. Baik, Ustaz, are you ready Ustaz? Silakan Ustaz, kita dah untuk sanad ni Ustaz. Silakan. Okay Datuk, untuk sanad ni jemput saya punya perawat semalam Datuk, boleh? Oh, kena jemput tak? Maknanya Prof kena selamat tinggal Prof. Boleh. Okey. Terima kasih Prof. Baik. Sama-sama. Baik. Terima kasih juga kepada Datuk kerana sudi menjemput saya live sama. Okey, maknanya sementara kita tunggu Prof nak keluar ni, siapa-siapa yang nak ada air untuk scanning tu, sediakan air 1.5 liter nah. Ini untuk yang tu Ustaz untuk sanad yang minggu lepas tu Yang untuk sanad Fatihah tu tak payah air, tak payah apa Ustaz Sanad untuk Fatihah tu kita nak buat sanad untuk mandian, dia kena 5 liter. Ustaz tak cakap macam mana dia nak cari 5 liter, tapi maksudnya hari ni je lah sanad je. Hari ni kita baca dulu. Nanti dia pun boleh siapkan. Saya ada beritahu minggu lepas tu. Ada ya? Mungkin lupa kot makan air scanning. Bukan kena siapkan duit 1,000 tak ada Ustaz Okey, kepada semua yang sedang menonton live ni, terima kasih banyak-banyak kerana dapat penjelasan yang begitu besar, dan terima kasih korang semua sabar dengan saya, sabar dengan Ustaz, dan sekejap lagi Ustaz akan sanadkan bagi mereka yang minggu lepas yang tak masuk live. Ustaz nak sanadkan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dan juga sanadkan Al-Fatihah bagi mereka yang dah scan dengan air yang mereka buat sendiri. Okey, sekarang ni bolehlah merawat dengan Al-Fatihah yang Ustaz nak bagi, tapi Ustaz kata 5 liter air, tapi itu boleh buat kemudian. Tapi dia kata risiko dia agak besar sikit, tapi jangan risau, nanti kita boleh tahu kat mana yang kita nak. Ustaz akan ajarkan macam mana nak hindarkan permasalahan tu. Okey Datuk, sementara kita tunggu dia. Okey, saya tunjukkan sikit dia punya saiz air Ini saiz air 500 ml
500 ni biasanya kita buat sukatan untuk sapuan. Untuk kita nak sapu-sapu badan-badan kita, kita guna 500 ml. Okey, yang kedua Datuk, kalau saya beritahu untuk minum 1500 ml. Ini dia punya sukatan dia. Jadi lepas ni jangan confuse dah. Kalau 500 sukatan dia adalah untuk sapu, 1500 adalah untuk minum. Okey, kalau 5 liter Datuk, 5 liter yang besar ni, yang ini kita nak buat untuk mandian. Jadi untuk malam ni, kalau kita nak buat, katakan contoh untuk scanning untuk scanning menggunakan bismillah, kita boleh guna sapuan boleh, minum boleh, mandi pun boleh. Kalau sapu kita sapu lah, kalau minum kita minum lah, kalau mandi kita mandi. Yang saya bagi tahu yang kita nak bagi bismillah ni, tujuan dia adalah untuk scanning. Saya bagi Fatihah kejap lagi untuk rawatan. Ustaz, kalau katakan tak ada bunga-bunga ke 7 kali 7 bunga ke tak ada? Untuk jenis-jenis bahan yang kita nak guna pakai tu buat masa sekarang ni tak perlu. Kita buat dengan air hidup dulu. Ustaz, nanti tolonglah bagi kita orang Ustaz yang mandi bunga tu Ustaz. Mandi bunga tu salah ke Ustaz? Dia macam ni Datuk, mandi bunga tak salah. Pasal dalam Quran kata yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu, dikeluarkan daripada lebah tu jenis warna. Kan madu kan, madu tu kan diambil daripada bunga-bunga. Jadi mukhtalifun alwanuhu tu dia ada berbagai jenis warna. Jadi berbagai jenis warna itulah ulama kata kalau kita buat mandi bunga, kan bunga tu diambil daripada berbagai jenis. Jadi isu mandi bunga tidak menjadi permasalahan daripada segi mandian. Dan isu yang tak betul itu kalau mandi itu contoh boleh buang sial, itu lain cerita pula. Jadi selalunya Ustaz, macam ni Ustaz, boleh tak nanti dalam seminggu 2 lagi Ustaz jarkan kita orang semua nak mandi bunga yang elok lah Ustaz, nak bagi bunga nampak segar, nampak berseri. Boleh Ustaz? Boleh Datuk, nanti saya akan cuba bantu Datuk. Maknanya kita buat macam ni Datuk. Apa khasiat mandi bunga? Apa khasiat mandi limau? Apa khasiat mandi bidara? Apa khasiat mandi ni mandi ni? Pasal apa? Setiap satu mandian tu dia ada khasiat dia. Untuk aura, untuk gangguan, untuk kesihatan badan. Baru dia cantik. Katakan Datuk, okey kita nak bincang berkaitan dengan daun bidara. Nanti orang boleh ambil daun bidara, saya tulis bagi sanad, dia pakai untuk mandian dia. Okey, boleh lah Ustaz. Minggu depan Ustaz. Minggu depan kita buat untuk mandian dia. Saya nak buat mandi bunga, nak nampak handsome sikit lah Ustaz. Okey Datuk, kalau kita nak buat untuk mandian bunga, maknanya untuk minggu depan siapa-siapa yang nak tu maknanya ramuan tu dia kena cari Datuk. Ramuan bunga tu dia kena cari. Dia kena cari lah Ustaz. Takkan kita nak siapkan. 7 jenis bunga yang wangi tidak berduri. Azamuddin masuk dah Datuk? Dah, dia masuk tapi tadi saya try dia terkeluar balik. Ni sekarang saya dah panggil dia balik. Tu dah masuk dah. Assalamualaikum Dr. Syamno dan Ustaz Fahimi. Ya, Waalaikumsalam. Maaf. Okey Datuk, Azamuddin ni salah seorang peserta seminar saya semalam. Jadi saya kalau dapat malam ni nak minta Ustaz Azamuddin lah untuk bantu saya buat bacaan. Malam ni kita nak buat 2 benda lah Ustaz Azamuddin. Pertama Datuk, kita nak buat yang untuk scanning ni nak kena buat balik ke Datuk? Buat. Kita baca bismillah 21 kali. Yang ini kita nak buat air untuk scanning. Habis air untuk scanning, Azamuddin akan baca Fatihah untuk kita buat rawatan untuk ubat. Okey, sebelum tu untuk Fatihah ni dia ada 2-3 cara bacaan untuk kita baca. Tapi malam ni saya hanya ajak satu bacaan saja, iaitu bacaan yang kita baca macam kita baca dalam sembahyang. Apa makna dia? Maknanya Fatihah tu kita baca berhenti-berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti-berhenti. Cuma dekat luar sana, okey, dengar baik-baik ya. Memang bacaan Fatihah tu biasa, tetapi malam ni disanadkan oleh Ustaz, disanadkan. Itu yang paling penting. Yang pertama sekarang ni Ustaz akan buat untuk scan Bismillah 21 kali dan seterusnya untuk sanad Al-Fatihah. Jadi jangan ingat baca Fatihah semua orang boleh baca. Memang betul semua orang boleh baca. Tetapi malam ni disanadkan untuk tujuan rawatan. Silakan. Okey, boleh mula Ustaz Azamuddin? Bismillah 21 boleh siap dia. Buka air buka ni. Saya baca yang lain dalam live ni boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Ini ya untuk Yang ni untuk scan. Jadi saya buat akad dulu ijazah sebelum kita masuk pada Fatihah nah. Okey, dengan ini ya saya mengijazahkan Bismillah 21 seperti mana diijazahkan oleh guru saya untuk dijadikan amalan dan perubatan. Saya terima. Lah Datuk, lepas ni tak bagi dah tau. Baik, Zaki. Okey. Okey, kita masuk terus Fatihah lah. Okey, untuk Fatihah ni mudah saja. Ikut saja bacaan daripada Ustaz Azamuddin. Cuma Ustaz Azamuddin baca macam biasa. Cuma ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu nanti ulang 7 kali nah. Itu saja. Boleh mula Ustaz Azam? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekarang ni bacaan tadi tu dia ada banyak bacaan yang kita nak guna pakai untuk terapi. Tadi salah satu kaedah adalah kita ulang dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau sahajalah ya Allah kami sembah dan daripada kau sahajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Kat situ nanti kalau ada hajat apa niat kat situlah. Dia ada banyak kaedah ni Datuk sebenarnya. Sebab itu setiap daripada kita bila membaca Fatihah, kenapa yang ni baca jadi ubat, yang ni baca tak jadi ubat? Perbezaannya dekat kaedah. Jadi malam ni saya hanya memperturunkan sejuta daripada satu kaedah. Okey, sekarang ni apa patut buat? Air ni tak boleh minum lagi Datuk. Sekejap Ustaz. Maknanya masa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu kita niat. Ya, niat. Niat kalau Kalau kata ada hajat apa-apa niat. baik. Okey, faham? Okey Datuk, air ni kita jangan minum lagi dan jangan mandi lagi sebab air ni kita kena terapi. Siapa yang nak kena terapi? Tuan-tuan dan perempuan yang kena terapi dekat rumah. Cara dia bagaimana? Mudah saja. Tuan-tuan bangun pagi besok, tuan-tuan nak sembahyang subuh. Setiap kali lepas sembahyang, baca Fatihah yang saya ajak kaedah tadi, baca sama ada sekali, 3 kali atau 7 kali. Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya saya nak baca berapa kali. Terpulang pada kemampuan tuan-tuan. Ada masa baca 7, tak ada masa baca sekali. Setiap kali lepas sembahyang Datuk, baca sekali. Siapa yang nak kena terapi? Tuan-tuan dan perempuan yang kena terapi dekat rumah. Cara dia bagaimana? Mudah saja. Tuan-tuan bangun pagi besok, tuan-tuan nak sembahyang subuh. Setiap kali lepas sembahyang, baca Fatihah yang saya ajak kaedah tadi, baca sama ada sekali, 3 kali atau 7 kali. Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya saya nak baca berapa kali. Terpulang pada kemampuan tuan-tuan. Ada masa baca 7, tak ada masa baca sekali. Setiap kali lepas sembahyang Datuk, baca sekali. Nak buka ke tudung dia tu Ustaz? Kena buka. Yang ni yang kecil sapu kan Ustaz, untuk sapu kan yang kecil ni. Yang kecil untuk sapu. Kita punya rawatan ni Datuk, kita nak buat minggu depan. Saya nak buat kalau dapat tu air ni bila dah siap semua dalam masa 7 hari, lepas tu saya akan buat pengijazahan, lepas tu boleh minum direct malam tu. Kita akan tengok apa reaksi dia. Jadi kalau ada reaksi apa-apa minggu depan, saya boleh pantau direct. Jadi saya tak mau tinggal. Saya tak mau tinggal pesakit saya. Saya nak cuba bantu sebaik yang mungkin insya-Allah. Ramai tu Ustaz, macam mana nak Ustaz? Pening lah. Tak apa Datuk, jangan risau. Sebab tu saya suruh mereka terapi dulu 7 hari. Pasal saya bagi amalan dulu dan ijazah. Malam ni saya tak bagi. Ijazah minggu depan baru saya bagi. Oh, malam ni lah Ustaz ni. Tak boleh Datuk. Kalau kita bagi malam ni, dia tak buat amalan, kemudian dia nak ambil buat rawatan, dia tak jadi ubat. Bukan saya tak mau bagi Datuk. Bukan saya tak mau bagi. Okey Ustaz, 7 hari tu maknanya boleh ditinggal-tinggalkan ke tak boleh? Sebaiknya 7 hari tu jangan tinggal. Straight. Lepas subuh sahaja. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Maknanya 5 waktu kena baca. Ya. Habis nak pergi office kena bawa air ni Ustaz. Okey, untuk air ni tak perlu bawa. Niat je. Kita baca, kita niat saja. Okey, jadi maknanya jelas ya sahabat-sahabat, semua jelas. Maknanya di rumah sembahyang subuh. Kalau anda sembahyang di rumah tak ada masalah. Kalau sembahyang di luar rumah, maknanya niat saja. Ya, niat saja. Ya. Kalau macam tu Ustaz, kalau ditinggalkan kat rumah air tu, saya okey, contohnya saya lah. Saya pergi ke office. Air tu tinggalkan nak buka ke nak tutup? Yang itu kita niat transfer je Datuk. Okey, tutup boleh lah. Ha. Jadi okey guys, semua orang dah faham bahawa hari ni
maknanya kita dah faham bagaimana untuk kita dapat membaca Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah tu segala puji bagimu Tuhan semesta alam, yang pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Pada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami yang jalan yang lurus yang telah Engkau berikan kepada mereka yang terdahulu daripada kami, bukan jalan yang Kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada kena baca 7 kali, kemudian niat. Ya, niat. Jadi maknanya tuan-tuan dan perempuan kena buat benda yang itu jelas. Harap tuan-tuan dan perempuan yang nakkan perubatan ini salah satu ilmu yang begitu besar. Bak kata Ustaz tadi, daripada sejuta hanya satu saja, ibarat satu saja yang diberikan kepada kita. Maknanya Al-Fatihah ni tuan-tuan dan perempuan bukan kecil-kecil anak. Al-Fatihah itu juga doa yang paling besar sebenarnya, yang ada keseluruhannya di dalam Al-Fatihah tu. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Azamuddin kerana sudi bersama dengan saya dan Ustaz Hamid. Okey Ustaz. Okey Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum semua.